Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Nazira binti Ismail. Di sini saya akan sambung semula untuk bab 1 dan kita akan sambung untuk subtopik yang terakhir di bawah entiti perniagaan 1.5. So kita teruskan dengan penerangan di bawah entiti perniagaan. Kalau kita lihat di sini, entiti perniagaan merujuk kepada jenis milikan perniagaan menurut undang-undang sesebuah perniagaan. Entiti perniagaan terbagi kepada 4, iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat yang terdiri daripada syarikat sendirian berhad dan syarikat berhad, dan yang terakhir adalah koperasi. So kita mulakan penerangannya untuk milikan tunggal. Pemilikan tunggal. Apakah itu pemilikan tunggal? Saya ingat kalau kita lihat contoh di sini, contoh perniagaan yang memilikan tunggal seperti Azira Enterprise. So, perniagaan ini dimiliki oleh seorang individu sahaja. Modal perniagaan adalah sumbangan pemilik itu sendiri ataupun pinjaman daripada keluarga, rakan-rakan dan juga institusi kewangan. Liability ataupun hutang pemilik adalah tidak terhad yang mana jika berlaku kebankrapan, hutang yang diselesaikan perlu dilangsaikan oleh pemilik itu sendiri menggunakan harta peribadinya. Pemilik perniagaan milikan tunggal dikenakan cukai pendapatan persendirian ataupun cukai pendapatan individu ke atas pendapatan dari perniagaannya. Perniagaan ini perlu didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Selain daripada itu, ciri pemilikan tunggal adalah dia terikat kepada Akta Perniagaan 1956 dan penubuhan kerana dia hanya melibatkan satu pemilik, jadi pemilikannya adalah lebih mudah dan juga tidak melibatkan prosedur yang rumit. Perniagaan ini semestinya diuruskan oleh pemilik itu sendiri dan beliau bebas dalam membuat ataupun pembuatan keputusan berkaitan dengan perniagaannya kerana hanya seorang pemilik yang terlibat dalam perniagaan ini. Jangka hayatnya tidak kekal dan akan terbubar disebabkan kematian pemiliknya itu. Manakala laporan kewangannya pula tidak perlu didedahkan kepada sesiapa kerana dia hanya digunakan oleh ataupun hanya melibatkan pemilik itu sendiri sahaja. Jadi untuk milikan tunggal dia agak ringkas dan simple. So kita teruskan dengan entiti perniagaan yang seterusnya, perkongsian. So perkongsian ini sekurang-kurangnya dimiliki oleh 2 hingga 20 orang dan modal perniagaan disumbang oleh rakan kongsi atau pinjaman daripada institusi kewangan seperti bank dan sebagainya. Liability juga adalah tidak terhad seperti pemilikan tunggal. Jadi sama isunya jika berlaku kebankrapan. Jadi hutang-hutang itu perlu diselesaikan menggunakan harta peribadi milik rakan kongsi tersebut. Di sini dari segi cukai yang dikenakan sama juga seperti pemilikan tunggal, iaitu melibatkan cukai persendirian ataupun cukai individu ke atas pendapatan dari perniagaan dan ia juga didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Seterusnya, perkongsian ini terikat dengan Akta Perniagaan 1996 juga dan juga Akta Perkongsian 1961. Seperti juga milikan tunggal, penubuhannya adalah mudah dan tidak melibatkan prosedur yang rumit. Di sini kalau kita lihat pengurusan perniagaan diurus secara bersama kerana ia melibatkan adanya rakan kongsi. Jadi keputusan perniagaan perlu melibatkan keputusan bersama di antara rakan-rakan kongsi yang terlibat. Perkongsian boleh terbubar jika berlakunya perubahan dalam daftar perniagaan dan manakala dari segi pendedahan laporan kewangan hanya didedahkan kepada rakan kongsi yang terlibat sahaja. Seterusnya kita pergi entiti perniagaan yang ketiga, iaitu syarikat. Syarikat boleh terdiri daripada syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad ataupun awam berhad. Syarikat sendirian berhad di sini dimiliki oleh 1 hingga 50 orang dan syarikat berhad dimiliki oleh lebih daripada 2 orang bergantung kepada saham yang diterbitkan. Di sini modal perniagaan disumbangkan oleh pelabur melalui terbitan saham
dan manakala liability daripada terbitan bond dan pinjaman daripada institusi kewangan seperti bank dan sebagainya. Di sini dari segi liability pemilik adalah terhad, dia berbeza dengan milikan tunggal dan juga perkongsian, yang mana apabila berlaku kebankruptan, jadi penyelesaian hutang tidak melibatkan harta peribadi dan ia terhad kepada jumlah saham yang dilaporkan sahaja oleh pemegang saham. Okey, so kita teruskan dengan ciri-ciri seterusnya. Jadi di sini kalau untuk milikan tunggal, cukai individu ataupun cukai persendirian dikenakan. Tapi di sini syarikat dia melibatkan cukai syarikat yang dikenakan di atas ataupun terhadap keuntungan perniagaan. Sama, perniagaan ini didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan perniagaan ini terikat dengan Akta Syarikat 1965 dalam braket pindaan 2016. Tidak seperti milikan tunggal ataupun perkongsian, penubuhan dia agak rumit dan dia melalui prosedur dan dokumen yang khusus yang melibatkan tata wujud dan tata urus syarikat. Okay, pengurusan perniagaan pula diuruskan oleh pengurus yang gajinya dibayar dan juga hala tuju ditentukan oleh Board of Director syarikat ataupun ahli lembaga pengarah. Berbanding dengan milikan tunggal ataupun perkongsian, jangka hayat perniagaan ini lebih kekal dan sukar diubah. Manakala dari segi laporan kewangan, syarikat senyum berhad didedahkan kepada pelabur pemegang saham, manakala syarikat berhad didedahkan kepada pelabur dan juga masyarakat umum. Seterusnya yang terakhir, kita lihat kepada entiti yang terakhir iaitu koperasi. Koperasi adalah entiti yang mempunyai sekurang-kurangnya 50 orang ahli. Berbeza dengan entiti perniagaan yang lain, koperasi lebih bermotifkan kepada meningkatkan kebajikan ekonomi dan sosial ahlinya. Kalau yang lain tu dia lebih bermotifkan keuntungan. Jadi di sini modal disumbangkan melalui sumbangan yuran dan juga pinjaman institusi kewangan seperti bank dan sebagainya. Liability ahli koperasi juga adalah terhad dan jika berlaku bankrupt, bagaimana hutang diselesaikan, ini tidak melibatkan harta peribadi dan terhad kepada jumlah yuran ahli koperasi sahaja. Okay, seterusnya, untuk koperasi berbeza kerana didaftarkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dan akta yang terlibat adalah Akta Koperasi 1993 pindaan 2007. Jadi seperti juga syarikat, perniagaan ini penubuhannya adalah rumit dan melibatkan prosedur yang rumit. Manakala dari segi pengurusan, ia diuruskan oleh ahli koperasi yang aktif dan juga hala tuju ditentukan ahli lembaga pengarah koperasi yang akan melaksanakan ataupun menjalankan mesyuarat ahli lembaga pengarah mengikut ketetapan yang ditentukan. Okay, di sini jangka hayat perniagaan lebih kekal dan laporan kewangan pula didedahkan kepada ahli-ahli koperasinya sahaja. Okey, jadi untuk itu kita selesai untuk penerangan bahagi keempat entiti perniagaan yang terlibat di bawah bentuk entiti perniagaan. So kita perbezaan bagi setiap entiti perniagaan di sini. Sebagai contoh di sini, kalau kita lihat bilangan ahli milikan tunggal 1 orang, perkongsian 2 hingga 20 orang, syarikat sedia berhad 1 hingga 50 dan syarikat 2 hingga bilangan tidak terhad dan koperasi minimum 50 orang. So kalau kita lihat dari segi cirinya melibatkan sumber modal, milikan tunggal dan perkongsian, modalnya disumbangkan oleh sendiri ataupun rakan kongsi lah. Dan samalah selain daripada itu melibatkan pinjaman daripada bank. Manakala syarikat pula melibatkan pinjaman bank, ia sama dengan koperasi tetapi dari segi yang selain daripada itu dia melibatkan terbitan saham dan juga terbitan bond. Manakala koperasi melibatkan modal daripada sumbangan daripada yuran ahli koperasi. Liability kalau kita lihat di sini milikan tunggal dan perkongsian adalah tidak terhad. Manakala syarikat dan juga koperasi liability-nya adalah terhad. Kaedah pengurusan bagi milikan tunggal adalah sendiri dan keputusannya melibatkan keputusan daripada pemiliknya sendiri, manakala perkongsian adalah keputusan bersama yang melibatkan perkongsi-perkongsi yang terlibat.
Pada syarikat pula, kerana dia melibatkan pengurus yang digaji dan juga kaedah pengurusannya pula melibatkan keputusan daripada ahli lembaga pengarah. Koperasi melibatkan lantikan ahli dan juga keputusan daripada ahli lembaga pengarah koperasinya. Okey, di sini pendedahan laporan kewangan pula bagi milikan tunggal dan juga perkongsian. Pendedahannya adalah untuk didedahkan kepada pemiliknya sahaja ataupun pengkongsinya sahaja sebab untuk kegunaan sendiri. Manakala bagi syarikat, ia perlu didedahkan kepada pelapor bagi syarikat senam berhad dan juga kepada untuk syarikat berhad, ia perlu didedahkan kepada pelapor dan juga kepada masyarakat umum. Manakala untuk koperasi perlu didedahkan kepada ahli koperasi sahaja. Dari segi cukai pendapatan, cukai untuk milikan tunggal dan juga perkongsian, dia akan melibatkan cukai pendapatan individu atau cukai pendapatan persendirian. Manakala untuk syarikat, dia akan melibatkan cukai pendapatan individu dan perniagaan, dan koperasi melibatkan cukai pendapatan individu. Jadi ini adalah beberapa ciri yang akan membezakan di antara keempat entiti perniagaan yang kita terangkan, yang cikgu terangkan sebelum ni ya. Jadi kita selesai untuk subtopik yang terakhir di bawah 1.5 iaitu entiti perniagaan. Maka dengan itu selesailah bab 1 iaitu perniagaan dan persekitaran. Alhamdulillah. Di sini cikgu harap pelajar semua faham dan dapat menggunakan video ini sebaik mungkin. Jadi kita teruskan atau kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya, untuk bab yang seterusnya. Sekian, terima kasih.